Ya, Assalamualaikum saudara dan terima kasih kerana masih setia bersama rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini 29 Januari 2002 dan kita telah sampai ke 15 Zulkaedah. Moga-moga hari mendatang membawa rahmat yang berkekalan untuk kita dan negara. Dalam beberapa minggu kebelakang ini, ramai jemaah Islam Malaysia sudah mula berangkat menunaikan fardu haji. Dan bagi mereka yang menunaikan haji pada tahun ini, kita doakan keselamatan mereka dan mudah-mudahan mendapat haji yang makbul. Dan kita wajib bersyukur dengan kesenangan dan kemakmuran di negara ini mengizinkan kita untuk menunaikan ibadat haji. Bukankah ia satu nikmat yang wajar kita syukuri bagi rakyat Malaysia. Dan Lembaga Pengurusan Tabung Haji Malaysia juga kini dilihat sebagai model pengendali jemaah haji yang terbaik di dunia. Maka anak-anak yang tinggal janganlah risau. Mereka yang pergi ke Mekah itu dikenali oleh perkhidmatan yang terbaik di dunia. Dan kita sama-samalah berdoa bahawa jemaah kita akan dapat menunaikan ibadat haji dengan sempurna tahun ini, insyaAllah. Dan bagi membincangkan bicara Islam kita hari ini, seperti biasa kita akan membincangkan tajuk pembangunan ummah melalui sirah Rasulullah bahagian kelima dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Haji Zainal Abidin Haji Sakum, Pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula, Datuk. Minggu lepas mungkin saya tak berpeluang. Dan insyaAllah kita berpeluang lagi untuk tajuk yang kita sambung pembangunan ummah melalui sirah Rasulullah bahagian kelima. Dan mungkin kali ini Datuk saya ingin membincangkan tentang ialah ada kenyataan mengatakan bahawa ataupun hadis ataupun ini yang bahawa dunia ini ladang ke akhirat. Dan kalau boleh mungkin Datuk ulaskan apa sebenarnya perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penonton yang dikasihi sekalian, pertama sekali tadi bila Sabah bercerita mengenai haji kan, tabung haji. Haji itu ialah rukun Islam. Menunaikan fardu haji ke Baitullahil Haram. Masa kecil lu menghafal bunyi macam itulah, bela lagu. Ustaz tu pun pandai supaya jangan jemu kan. Tetapi bila dicerita haji ke Baitullahil Haram, tahulah kita mengerjakan haji itu ialah di Baitullahil Haram. Tak boleh di bandar-bandar mana pun dalam Malaysia ni. Mesti di Baitullahil Haram, Makkatul Mukarramah tempatnya. Jadi untuk nak pergi ke situ dengan orang berjuta-juta, tentu memerlukan satu vehicle. Suatu suatu sistem yang terurus dan tersusun. Sebab itu apabila ianya memerlukan satu penyusunan, memerlukan kepakaran yang nak menyusun dan sebagainya, memerlukan idea, memerlukan tahun demi tahun untuk percubaan, pilot project dan sebagainya, sehinggalah baru menjadi macam ni. Yang orang puji ni dah jadi macam ni. Perancangan. Tetapi waktu mula-mula tabung haji nak buat kemarin, saya agak tak tahan menepisnya. Yang haramnya, yang menyimpan duit dan sebagainya. Tetapi orang yang mengemukakan ataupun yang diminta untuk membuat paper ini bukan seorang ulama dari segi agama, tapi ulama ataupun ilmuwan dari sudut ekonomi, iaitu Engku Aziz, Profesor Engku Aziz, yang semalam genap umurnya 80 tahun, bukan masih sihat lagi. Tahniah. Tahniah. Saya mengucapkan tahniah. Selamat hari jadi yang ke-80. Tak ramai orang sampai macam ni dengan segar, sihat macam tu. Ini barangkali itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia telah membuat sesuatu yang besar terhadap negaranya, terhadap agamanya, terhadap bangsanya, sehingga negara kita sekarang terkenal dengan satu sistem haji yang sangat kemas, tersusun. Anak-anak sekarang ni kalau nak mengantar maknya pergi ke Mekah, menangisnya tu bukan menangis takut tak balik. Menangisnya tu ialah menangis kerana hiba mak tu nak pergi je. Tapi dah tahu tarikh balik dah. Pukul berapa, kapal terbang berapa, di mana. Kecuali berlaku delay-delay, itu bukan tabung haji punya kerja lah. Ini menunjukkan bahawa dalam dunia ini perlu satu ikhtiar ataupun satu ikhtiar yang menyebabkan yang kita sebut tadi, yang mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini yang sebut tadi. Dunia ini ladang untuk tuaiannya dibuat di akhirat. Kalau kita perhatikan
kapal terbang nak pergi itu dunia. Ilmu-ilmu yang dituntut oleh Engku Aziz ni ilmu dunia. Tetapi ilmu dunia yang tarafnya fardu kifayah, yang telah dipelajari oleh satu orang dengan kumpulan dia lah. Di zaman Perdana Menteri rasanya almarhum Tun Razak menguruskan ni. Dan kepakaran dunia ini, mazra'atul akhirah, telah dapat tuaiannya nanti dapat di akhirat nanti. Bayang, dengan kerja mewujudkan tabung haji, sekarang ni 22,000 orang tiap-tiap tahun akan pergi Mekah. Dan 22,000 orang tu insya-Allah ni semuanya diterima oleh Allah hajinya. Daripada tak ada tabung haji dulu, masing-masing pergi masing-masing je. Saya tengok mudah benar nak cacatnya. Orang tawaf, kita tawaf pula. Tawaf. Kita pakai ihram. Orang menyentuh batu Hajarul Aswad, kita sentuh pula. Padahal di sebatu Hajarul Aswad tu tengah wangi sungguh. Tengah wangi sungguh. Kita ni tak boleh berwangi-wangi. Nak meragam tu ada je. Tetapi setelah diberi kursus-kursus, ini yang kita kata, dunia ni adalah ladang. Dan kita dapat hasilnya di akhirat satu, tetapi di dunia kita dah dapat nampak bahawa orang yang pergi haji, dia rasa yakin bahawa haji dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab persiapan yang ini. Dan inilah yang kita katakan, dunia ini adalah ladang. Menapikan ada orang mengata dunia ni tak berguna, dunia ni. Dunia ni tempat sia-sia. Dunia ni adalah sesuatu yang sebenarnya tak perlu kita tumpu. Jadi bila berlaku perkara macam ni, sia-sia, tak tumpu dan sebagainya, maka orang lain akan menguasai dunia. Dan kita, akhirat pun tak tentu, dunia pun melepas. Jadi orang Islam yang macam inilah yang nak kita betulkan fahaman keduniaannya tu. Supaya jelas dan terang bahawa sesungguhnya dunia ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ladang yang tuaiannya akan dibuat di akhirat. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperkuatkan oleh ayat-ayat Allah yang kalau kita boleh sebutkan, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 30, surah Al-A'raf 43, surah Taubat 105, surah Qasas 60, Al-Mulk 15 dan Zuhruf 35. Banyak ayat-ayat yang menerangkan. Sebab itu yang penting sekali ialah biar jelas bahawa dunia ini penting. Jangan dibiarkan kepada orang lain menguasainya. Bagaimana kita nak ke akhirat sedangkan ladang kita biarkan orang lain yang menanamnya, dengan benih apa nak dibuat, dengan tanaman apa nak dibuat, dengan ditanam di orang ganja tu macam mana? Itu tak? Ladang tu, dunia itu, maka oleh kerana ia ladang kita, maka perlulah kita tentukan apa yang kita nak tanam. Itulah Datuk, ya, kalau kita lihat memanglah ramai orang akan beranggapan bahawa mereka telah sempurna di dunia ni. Mereka telah belajar setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya untuk menuntut ilmu, Datuk. Dan apabila balik ke Malaysia ni, kadang-kadang ada juga tak mempraktikkan ilmu yang dipelajarinya. Mungkin dia rasakan dia nak cari jalan pintas untuk ke akhirat. Itu dia. Jadi mungkin apa yang dia belajar yang patut dilaksanakan atau diberi kepada umat manusia ni tidak diberi yang sepenuhnya. Jadi bagaimana Datuk melihat ni? Itulah. Apabila anak-anak muda kita pergi belajar agama kononnya, tetapi sampai di situ dia akan terperangkap dengan suasana di mana agama